Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Korang bersama Akak lagi dalam slot seram pendek. Kali ni Akak akan ceritakan tentang rumah sebelah ada hantu. Kisah ni dilalui oleh seorang duda. Duda ni dia ada anak 3 orang. Sejak kematian isteri tercinta, seorang duda yang masih muda terpaksa besarkan anak-anak dia yang masa tu masih terlalu kecil. Tapi status seorang guru tak terlalu mendesak seseorang ni untuk patah semangat dalam menggalas tanggungjawab yang berat tu. Akak gelarkan cikgu ni sebagai Cikgu Ammar. Menurut Cikgu Ammar, kalau dia lemah semangat, maka anak-anak dia akan turut lemah. Setiap kematian boleh ditangisi, tapi setiap pemergian harus diredoi. Kerana yang masih hidup perlu teruskan juga hidup. Anak sulung Cikgu Ammar berusia 13 tahun dan bersekolah dalam tingkatan 3 masa tu. Anak kedua pula berusia 10 tahun dan bersekolah dalam darjah 4. Betul tak? Manakala anak yang ketiga tu baru berusia 3 tahun lebih, macam tu lah. Dijaga sepenuhnya oleh nenek dia dekat kampung sebab terlalu kecil untuk dijaga oleh Cikgu Ammar. Maknanya 2 orang Cikgu Ammar jaga, seorang nenek dia jaga kat kampung. Jarak rumah Cikgu Ammar dengan kampung dia tu lebih kurang dekat sejam jugalah kalau dia nak balik ke kampung. Jadi Cikgu Ammar ni dia buat keputusan nak pindah tinggal di tengah-tengah jarak antara kampung dia dengan tempat dia mengajar, supaya dia boleh sebilang masa untuk balik jengukkan anak kecil dia tu. Kalau jauh sikit dia kerja tak apalah, tak kisah. Janji atuk dan nenek pada anak-anak dia boleh datang tolong jengukkan anak-anak dia sekerap yang mungkin. Datang ke rumah dia, senang kan tengokkan cucu-cucu dia. Makanya satu rumah disewa untuk tujuan tersebut. Lupa pula nak bagi tahu, ketiga-tiga anak Cikgu Ammar tu lelaki semuanya. Bermulalah episod seram untuk Cikgu Ammar dan juga anak-anak dia yang berdua tu bila mereka mula masuk ke rumah sewa yang baru je disewa pada ketika tu. Rumah cantik sangat, lengkap ada perabot, simple-simple je lah. Dan rumah tu pernah disewa orang sebelum ni. Cikgu Ammar dia dah tanya dah dengan tuan rumah, okey tak rumah tu? Sebab dia kan tak ada isteri, tinggal dengan anak-anak je. Jadi dia nak pastikan rumah tu dalam keadaan yang selamat untuk ditinggal. Tuan rumah jawab semuanya okey. Jangan risaulah pasal rumah yang disewa tu, memang semua okey. Cuma tuan rumah pesan, jangan ambil tahu pasal rumah tepi sebelah kiri yang kosong tu. Ada rumah kosong kat situ. Buat tak tahu je. Kalau ada bunyi-bunyi ke buat tak tahu dah. Sebab kat situ ada sikit keras lah dengan rumah tu. Kalau tak peduli dan kita buat tak tahu je, lama-lama dia senyap macam tu lah, kata tuan rumah tu. Cikgu Ammar bagi tahulah anak-anak dia, kita pindah masuk dulu sebelum kita jumpa rumah lain. Maknanya diorang ni agak berminat lah dengan rumah tersebut. Jadinya Cikgu Ammar dia tak ambil pot pun pada tuan rumah. Tuan rumah dah pesan dah kat dia, bagi dah hint kat situ kan. Tapi tak tahulah kenapa Cikgu Ammar dia tetap juga nak sewa kat situ. Anak-anak Cikgu Ammar ni dia on je, sebab ayah dia orang ni mengajar siang je, malam memang ada kat rumah. Jadi tak ada apalah yang perlu dia risaukan. Jadi mereka semua setujulah. Mereka pun pindahlah masuk ke rumah sewa tersebut. Sebulan lah berlalu rasanya, kata Cikgu Ammar. Tak ada masalah apa-apa pun, kecuali adalah mereka dengar bunyi macam perabot dialih macam tu. Lepas tu bunyinya macam seseorang tengah seretkan perabot, bunyi macam bola bam-bam macam tu. Simple je. Maknanya mereka boleh lalui semua tu. Cikgu Ammar dia ada pesan pada anak-anak dia, jangan ambil kisah sangat lah dengan bunyi-bunyi tu. Penat dia mengemas kamu, diamlah tu. Anak-anak Cikgu Ammar dia terima baik pesanan ayah dia, dan memang mereka tak ambil kisah pun dengan gangguan bunyi yang macam tu. Tapi yang menakutkan mereka sebenarnya bunyi sesuatu yang dihempas. Sebab bunyi tu bising tau. Kalau seret ni seret macam tu, anak-anak Cikgu Ammar tak rasa macam terkejut. Tapi bila sesuatu dihempas, dia macam perabot juga, benda yang objek berat dihempas, memang agak terkejut. Dan mereka agak macam tak selesa tau nak stay kat situ. Kalau kita bayangkan seret ni dia macam bingit kan, kalau hempas ni dia macam
Tak tahulah nak cakap, memang itulah yang ditegaskan kat situ. Memang dia tak selesa, sangat-sangat tak selesa. Cikgu Amar pun, dia pergilah jumpa dengan tuan rumah, dia minta penjelasan. Tapi tuan rumah bagi tahu, syaitan memang suka sakat kita kalau kita takut. Lagi kita takut, lagilah hantu syaitan ni kerja dia nak mengacahkan kita. Jadi Cikgu Amar dia cuba yakinkan diri sendiri untuk still beranikan diri untuk tinggal kat rumah tu. Sehinggalah satu malam ni, Cikgu Amar dia ada dengar bunyi orang tengah memasak dekat rumah kosong tu. Orang tu gambaran dia seolah-olah macam dia bersembang dengan seseorang tau. Jadinya Cikgu Amar dia keluar rumah lah, dia nak pergi tengok siapalah yang balik ke rumah tu memasak, lepas tu berdiri dekat depan pintu rumah tu. Sedangkan rumah tu kosong tau. Masa Cikgu Amar ni dia pergi tengok, dia nampak ada kelibat seseorang seolah-olah melarikan diri dari Cikgu Amar. Cikgu Amar dia jejaki orang tu sehinggalah dia ke belakang rumah kosong tu. Dia boleh masuk pagar rumah tu sebab pagar tu tak berkunci. Pelik kan? Sebenarnya owner dia dah lama dah tinggalkan rumah tu. Memang tak ada sesiapa pun dekat rumah tu. Dari pandangan sudut rumah Cikgu Amar, memang ada orang. Tapi bila dia periksa, memang tak ada orang. Dan yang aneh lagi, ada jiran bagi tahu rumah tu ada hantu. Aneh ke macam tu? Itu bukan aneh, itu kenyataan. Tak ada pula Cikgu Amar ni ternampak hantu. Wak Imah dah dekat 2 bulan dia menyewa kat situ, memang dia tak nampak. Jadi mungkin itu kot sebab dia rasa sangat aneh. Sehinggalah masuk bulan ketiga, anak pertama Cikgu Amar ni tiba-tiba hilang, tak balik ke rumah. Cikgu Amar bagi tahulah jiran-jiran terdekat, tapi mereka nasihatkan, "Cikgu, buat laporan polis cikgu." Nasihat dia macam tu lah. Jadinya sementara nak menunggu tempoh yang sesuai untuk buat laporan polis tu, Cikgu Amar dia rasa agak macam terdetik hati tau. Seorang ayah kan, bila dia tengok kan ke arah rumah kosong bersebelahan dengan rumah dia tu, dia agak terbuka hati dia sikit. Dia nak tengok, aku rasa macam ada yang tak kena lah dengan rumah tu. Itu bisik hati dia lah. Lepas tu Cikgu Amar dia pergi ke hadapan rumah kosong tu, dan dia tengok pintu rumah kosong tu tak tertutup rapat tau. Seolah-olah macam dah ada orang yang buka pada pintu rumah tu. Jadi dia rasa was-was dan dia rasa macam ada yang tak kena. Rumah tu tak berkunci ke? Bisik hati Cikgu Amar. Cikgu Amar dengan hati dia yang yakin, dia nak pergi tengok dekat dalam rumah kosong tu. Tak tahulah kenapa dia berani sangat time tu. Setahu dia lah, dia jarang nak seberani macam tu. Rupanya anak dia dah terbaring dekat penjuru ruang tamu rumah tu, dan anak dia dalam keadaan keletihan kat situ. Menjeritlah Cikgu Amar, dia pergi dapatkan anak lelaki dia yang tengah tidur dekat situ. Pelik sangat. Macam manalah anak dia boleh tertidur dalam rumah tersebut? Entah-entah anak dia kot yang bukakan pintu rumah, lepas tu anak dia masuk dalam rumah, pergi lepak situ ataupun menyorok kat situ. Kot lah. Anak sebaya tu kan dah pandai nak merajuk bagaikan. Itu apa yang dia rasa pada awalnya. Bila ditanya anak dia bagi tahu ada orang masuk dalam rumah tu masa dia balik dari sekolah. On the way balik dari sekolah ni, ada nampak ada orang. Masa tu dia sekolah sesi pagi, dia balik tengah hari lah. Lepas tu orang tu panggilkan dia. Lambai-lambai ke macam mana akak tak tahulah. Orang tu lelaki kata dia, baya-baya Cikgu Amar juga. Anak dia cakap lagi, dia tak tersedar dah. Masa tu dia ikut je lelaki tu masuk dalam rumah kosong tu. Bila anak dia terperasan dah masuk dalam rumah tu, barulah anak Cikgu Amar ni dia rasa cemas dan dia nak larilah keluar balik semula dari rumah tu. Tapi pintu rumah time tu dah tertutup sendiri, kedekang. Dia try buka tapi tak boleh buka juga. Pelik lah. Dia try juga buka, tak boleh buka. Dia dah jerit tapi tak ada orang pun datang tolong. Dah penat sangat, dia pun tak perasan lah bila masa dia boleh terlena kat situ. Siang-siang hari takkanlah ada hantu. Tapi kenapa pintu tu tak nak terbuka masa anak Cikgu Amar ni cuba buka? Pelik bin ajaib kan? Masa Cikgu Amar ni dia jumpakan anak dia tu, masa tu dah dekat pukul 11 malam. Mak, lamanya anak dia hilang. Dah menjengah ke malam, tak tersedar. Tu sebablah dia belum buat laporan polis lagi. Sebab dia dapat rasakan yang anak dia masih ada berdekatan, ataupun mungkin anak dia pergi rumah kawan dia ke, lepas tu dia balik. Macam tu lah. Tapi tak sangka, rupanya dah menjengah ke pukul 11 malam.
Sejak kejadian pelik tu berlaku, anak-anak Cikgu Amar ni dah mula rasa takut tau nak stay tinggal dekat rumah sewa tu. Mereka desak untuk pindah ataupun biarkan je lah mereka tinggal dengan atuk nenek mereka dekat kampung bersama dengan adik mereka. Macam tu lah dia bagi tahu pada ayah dia. Cikgu Amar dia minta lah masa untuk berfikir. Nak pindah bukannya mudah, nak kena cari rumah, nak uruskan banyak benda. Jadi Cikgu Amar ni dia bertangguh untuk berpindah sehinggalah anak kedua dia ada nampak seorang lelaki sebaya Cikgu Amar berdiri dekat tingkap rumah. Tingkap rumah dia lah, rumah kosong tu. Rumah mereka ni jenis rumah taman yang ada tanah sikit kat tepi, bahagian tepi rumah. Jadi dia boleh nampak lah sebab rumah dia rumah couple, rumah dua macam tu kan. Bila rumah dua, belah kiri ada tanah, belah kanan ada tanah, tapi rumah yang berbeza lah. Jadi kebetulan rumah yang Cikgu Amar sewa ni berhadapan tanah dia dengan rumah kosong tu. Jadi kalau orang berdiri dekat tepi tingkap kan, memang jelas nampak. Tambahan pula tidak ditutupi dengan langsir. Kalau ada langsir, tentu-tentulah mereka takkan nampak. Cahaya lampu mereka ni sama-sama akan nampak kat sana. Anak kedua Cikgu Amar ni bagi tahu dia, penampakan tu memang jelas kelihatan. Cikgu Amar diberanikan diri, dia pergi jenguk dekat tingkap rumah sebelah tu. Dia jenguk dari rumah dia lah. Memang betul korang, ada seseorang berdiri dalam rumah dekat tingkap rumah kosong tu. Orang tu keluarkan tangan melalui tingkap seolah-olah nak mencapai mereka. Macam mana? Macam nak minta tolong pun je. Macam itulah. Mereka pun berlarilah pergi tuju ke rumah tersebut sebab nak tolong pada lelaki tu. Tapi time tu rumah boleh pula berkunci. Sebelum ni tak ada kunci pun. Tingkap tu je terbuka masa lelaki tu hulur tangan. Cikgu Amar dia patah balik, masuk balik semula dalam rumah dia. Dia pergi tengok semula dekat tingkap yang dia nampak tadi, melalui tingkap bilik rumah dia. Tapi kali ni dah tutup rapat dah tingkap tu. Mereka jadi pelik tau. Banyak ni benda-benda pelik dalam rumah tu. Malam yang sama tu juga ada bunyi barang diseret dan juga dihempas dalam rumah tu. Malam tu tiba-tiba lampu dekat tingkap yang mereka tengok sebelum tu menyala. Dan mereka ada nampak dalam lampu yang menyala tu ada kelibat orang berada dekat bilik tempat tingkap tadi mereka nampak tu. Orang tu macam mundar-mandir dalam tu tau. Mundar-mandir, memang nampak lah. Cikgu Amar dia rasa tak sedap hati. Dia terus call tuan rumah. Dia maklumkan perihal tersebut. Tuan rumah jawab mudah je. Jangan hiraukan orang tu, buat tak tahu je. Syaitan memang suka takut-takutkan kita. Itu dia jawab. Syaitan? Persoalan yang masuk akal. Kenapa pula nak babitkan syaitan? Mereka nampak tu seseorang bermakna orang. Tapi tuan rumah kata syaitan. Tapi bagi Cikgu Amar itu orang. Bagi anak Cikgu Amar itu orang. Esoknya Cikgu Amar dia dah tak pergi mengajar. Anak-anak dia tak pergi sekolah. Masing-masing tak cukup tidur. Cikgu Amar dia jumpa salah seorang jiran, ceritakan semua yang berlaku. Jiran tu bagi tahu, itulah punca kenapa penyewa asyik tukar-tukar je. Tak ada yang nak stay lama dekat rumah tu. Sebab rumah sebelah tu ada hantu. Hantu lelaki yang selalu mengamuk hempas barang. Hantu lelaki yang selalu minta tolong dekat tingkap yang mereka nampak tu. Dulu rumah tu milik seorang lelaki. Lelaki tu bujang. Tapi lelaki tu ditemui mati, dibunuh dalam bilik tersebut. Lepas tu keluarga lelaki tu jual rumah tu pada orang. Orang yang beli rumah tu dia mula-mulanya duduk sendiri dekat rumah tu. Tapi tak lama sebab isteri pada owner baru tu ada nampak kelibat lelaki keluar masuk ke bilik yang ditemui mayat owner asal tu yang mati dibunuh kat situ. Lepas tu owner baru tu jual balik semula rumah tu serta-merta. Tapi sehingga kinilah tak laku sebab berita cepat tersebar. Tu sebablah dia sewakan rumah tu dengan harga yang tak masuk akal dengan korang. Tapi tetap tak ada orang nak menyewa. Rumah tu kekal kosong sampai sekarang. Yang kesalnya, rumah yang Cikgu Amar sewa tu turut terkena tempias. Penyewa tak nak tinggal lama juga kat situ sebab penampakan dan gangguan bunyi yang sama macam yang Cikgu Amar lalui. Cuma tak ada pula sampai sorok anak dalam rumah tu. Itu kejadian yang betul-betul baru berlaku. Panjang lebar lah jiran dekat kawasan tu terangkan pada Cikgu Amar. Cikgu Amar tanya, kenapa jiran sebelah kanan okey je? Sebelah rumah dia okey je? Tak ada pun diganggu. Jawapan jiran tu,
Sebab bilik tu kan bertentangan dengan bilik rumah Cikgu Ahmad. Mereka tak lalui penampakan dekat tingkap bilik tu, jadi tak adalah rasa takut sangat. Cuma kalau bunyi tu, mereka dah lali dah dengar, dah tak kisah pun. Itulah yang owner rumah sewa tu pesan, jangan pedulikan apa-apa dari rumah tu. Tapi dah rumah mereka bertentangan bilik, takkanlah Cikgu Ahmad tu dengan anak-anak dia nak hidup berjiran dengan hantu tu. Memang taklah. Cikgu Ahmad dia kembali berpindah masuk semula ke rumah lama dia yang berdekatan dengan sekolah tempat dia mengajar. Dan Cikgu Ahmad dibawakan sekali anak kecil dia tinggal bersama dengan dia lah semua sekali. Sebab dia penat sangat dengan situasi tu. Jadi rutin dia mulai daripada dia pindah balik semula rumah lama, iaitu hantar dan ambil anak kecil dia tu ke rumah pengasuh. Alhamdulillah mereka boleh sama-sama jaga adik kecil tu sehinggalah Cikgu Ahmad dia bertaut kasih dengan seseorang, dengan cikgu baru dekat sekolah tu. Akhirnya mereka pun kahwin. Macam itulah kisahnya. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Terima kasih kerana suka dengar dan jangan lupa like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum.